Tujuan kahwin nakkan ketenangan. Ya. Wahai para suami, maknanya terimalah teguran isteri. Ya, kan dia nak tenang dengan teguran tersebut. Mana tengok suami pelik, dia tak tegur tak boleh, dia tak tenang. So ketenangan ini jawapan iya daripada suami, tenang. Yang kedua mawaddatan warahmatan. Yang ketiga mana rasa al-wudu, yakni kata cinta mencintai. Sebab dia tegur suami itu sebab dia rasa sayang pada suami. Orang kalau dah meluat Datuk ya, Datin, mampu hang lah kata. Mampu engkau lah kata dia. Itu lagi bahasa kasarnya. Dan yang ketiga warahmatan, ada kasih sayang. Maknanya kasih sayang terbit. Dan kena ingat memang kasih sayang yang paling hebat ialah seorang isteri lebih daripada seorang suami. Nama pun ada rahim. Lepas sebab tu Datuk tadi dia tahu mana kita kelencong, tak kelencong, kelentong pun dia tahu. Dan akhir kata ialah kepada para suami, termasuk saya sebagai seorang suami ya. Mungkin isteri saya kat rumah dengar juga anak-anak tu ya. Apa dia? Wahai para suami, kita kena ingat isteri adalah amanah daripada Allah SWT. Ni kita kena cukup banyak-banyak. Yang kedua, wahai para suami, suami ini memang ketua, tapi sebenarnya suami adalah pelindung isteri dan rumah tangga, insya-Allah. Ke arah kita nak bina ini bukan kat dunia saja, insya-Allah di syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dunia dan akhirat ya. Alhamdulillah, kata-kata yang bermakna daripada Ustaz Asri untuk para suami ya. Kita serahkan kepada Datuk Irhaman Hassan sedikit nasihat untuk insan yang bergelar suami di luar sana. Terima kasih. Saya sebenarnya tak pandai nak nasihat orang, tetapi saya fikir beginilah, seandainya apa yang saya katakan ini boleh dijadikan iktibar, gunakanlah. Jadi maknanya yang saya ingat sekarang, pesan daripada arwah orang tua saya ataupun guru-guru saya, ilmu amat penting dalam apa juga hal. Nak mencuri pun kena ada ilmu mencuri. Jadi kalau nak menjaga rumah tangga, nak jaga apa juga kena ilmu. Jadi apa yang saya cuba amalkan, itu sebab saya kata saya bukan nasihat, apa yang saya amalkan kalau boleh diambil iktibar. Saya mencuba sehingga ke hari ini untuk mencari ilmu, menimba ilmu. Jadi maknanya setelah perempuan bercakap, saya dengar. Saya boleh pakai, saya pakai. Saya tak boleh pakai, dengan panduan lah. Kerana nak guna ilmu tu ilmu juga. Jadi dengan panduan tu saya gunakan. Dan sampai sekarang saya meneruskan usaha saya untuk menimba ilmu untuk kepentingan saya dan untuk kepentingan keluarga saya. Alhamdulillah, semoga diberkati Allah, ilmu yang bermanfaat ya. Baik, kembali kepada Datin Azizah ya. Mungkin Datin pula ada sesuatu dalam hati yang terdetik yang nak disampaikan kepada mereka yang bergelar isteri pula. Saya harap pada isteri-isteri jangan jemu untuk menegur suami kita dan dengan doa sekali, maknanya biar berbicara, maknanya biar kita tegur tu dengan masa yang sesuai, ayat yang betul, manja-manja sikit dengan suami kita masa menegur tu. Okey, baik, terima kasih kepada Datin ya. Dan sebagai rumusannya juga daripada kami para penonton ada 8 perkara. Yang pertama sekali, bila kita nak tegur pasangan kita, sama ada suami ataupun isteri, gunalah cara hikmah, cara yang lemah lembut, manja-manja, belayan, terutama sekali isteri. Isteri ada package yang sangat hebat ya. Ada rupa paras yang cantik, ada kelembutan, pandai membelai, pandai memujuk, pandai merayu. Guna cara hikmah dan bijaksana. Yang keduanya ni? Yang kedua ialah jangan mengharapkan perubahan suami dalam jangka waktu yang terdekat. Yang mana kita kena banyak sabar, banyak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, beri masa kepada pasangan kita untuk berubah. Maknanya jangan macam Ustaz Asri kata tadi, baru dengar ceramah, baiklah suruh suami berubah dah ya. Beri masa kepada suami, kepada pasangan kita untuk berubah. Yang keempatnya, ingat duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Yang kelima ialah hargailah apa yang suami lakukan. Walaupun perubahan itu sedikit, tapi hargailah dan ucapkannya. Ya, yang keenam, ingat ya, mana-mana suami pun mudah cair dengan kelembutan seorang isteri. Yang ketujuh, selalu pujilah suami. Kalau suami tengok pakai cantik, pujilah, sebab manusia biasanya dia cair dengan pujian. Cantik baju malamnya. Yang ke-8 para penonton yang dikasihi sekalian ya, guna anak sebagai orang tengah. Kalau tak boleh direct dengan suami dengan isteri, guna anak untuk nasihat suami, untuk nasihat isteri ya. Dan kami nak tinggalkan dengan 3 doa. Ya, doanya ni. Doa yang pertama sekali surah At-Tahrim ayat 8. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu surah At-Tahrim ayat 8. Yang kedua surah Thaha ayat 25 hingga 27, iaitu Rabbi syrahli sadri. Maknanya untuk apa gunakan ayat ini atau doa ini untuk tegur suami ataupun berjumpa dengan suami ataupun nasihat suami, guna ayat ini. Insya-Allah. Dan doa yang ketiga daripada saya, doa ni untuk melembutkan pasangan yang kita sayang. Sama ada kita nak lembutkan suami ataupun kita nak lembutkan hati isteri ya. Doanya terkandung di dalam surah Al-Hasyr ayat 21. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Baca ya, tak salah. Kalau kita nak tiup
tiup dekat pasangan kita nak tiup ya ke air bagi minum, tak salah. Jangan jampi-jampi serapat albomo sudah. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya 8 petua daripada kami dan juga banyak petua, banyak tips ya, banyak kongsi rasa daripada panel jemputan kami. Maknanya anda buat, anda dapat. Sebagai tanggapan hargaan kita nak ucap terima kasih lah, ucap terima kasih kepada Ustaz Aslik, kepada Datuk Irama Hassan dan juga Datuk Azizah. Ini ada hadiah daripada pihak penaja. Maknanya 3-3 dapat ya. Ini termos beralkali daripada Imtiaz ya, dan juga ini produk Koseh daripada Anak Edang. Skirt ketiga-tiganya dapat ya. Dan minggu hadapan, tajuk kita minggu hadapan apa Deli? Tajuk apa minggu depan ni ya? Lagi seronok kita nak bincang ya. Impak rezeki. Nak sebut apa susah kan? Impak rezeki yang tidak halal ataupun kesan rezeki yang tidak halal. Yang tu kita akan kupas, kita akan bincang pada minggu hadapan. Cuma pesanan kami sebelum mengunduri diri ya, sayangilah pasangan anda kerana ia adalah anugerah yang sangat istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangilah pasangan anda kerana dialah satu-satunya insan yang sedia menerima kekurangan dan juga kelemahan diri kita. Justru kalau sayang, terimalah teguran dengan hati yang terbuka. Sehingga bertemu lagi di minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.